Baik, kami dah bawakan pandangan pakar-pakar perundangan sebentar tadi bagi memahami proses perjalanan sepanjang kes SRC ini berjalan. Tapi pada masa yang sama kami juga ingin melihat impak politik rentetan daripada keputusan penghakiman hari ini. Dan sudah bersedia bersama saya untuk mengulas lebih lanjut impak politik Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Terima kasih Mujibu sudi bersama saya pada petang ini. Sebentar tadi kita bersama dengan Trishayo, Ketua Pegawai Eksekutif Ideas, yang menarik apa yang beliau katakan, rakyat perlu biasakan diri atau normalize melihat hukuman dijatuhkan ke atas pemimpin, atas ketua negara. Pandangan Mujibu melihat kepada impak keputusan hari ini kepada politik negara, khususnya kepada budaya dan persepsi rakyat. Ya, ini satu perkembangan yang baik dalam konteks kita membudayakan satu politik yang baru. Walaupun saya tidak bersetuju yang mengatakan bahawa rakyat kena membiasakan melihat hukuman kepada pemimpin politik, kerana rakyat dah biasa tengok keputusan mahkamah yang menghukum orang politik, ya. Menteri Besar Selangor pernah laku tu, mungkinlah pada ketika ini dia berlaku dalam satu skala yang lebih besar yang melibatkan satu tokoh yang menjawat jawatan yang tertinggi, ya, bekas Perdana Menteri, dan memiliki satu legasi nama yang besar dalam politik negara. Jadi ini barangkali seolah-olah satu perkara yang baru di Malaysia dan menyenaraikan Malaysia lah di kalangan negara-negara yang bekas ketua kerajaan dan ketua negaranya itu pernah terlibat dalam skandal rasuah macam di Filipina, di Indonesia dan sebagainya. Ini barangkali satu normalisasi yang barulah untuk kita. Tapi sebenarnya kalau ditengok dalam konteks yang berlaku dalam kes Datuk Seri Najib ini, saya rasa yang penting perlu ditengok itu adalah impaknya kepada UMNO itu sendiri, kerana kita melihat bagaimana sebelum keputusan ini dilakukan, UMNO memberikan reaksi yang begitu ketara melihat bahawa akan ada kesan besar terhadap parti itu, bukan saja dalam konteks parti itu berhadapan dengan PRU ke-15, tapi juga dari sudut keyakinan dan persepsi semasa rakyat terhadap UMNO yang barangkali akan memberi impak yang serupa ketika PRU 14 2018 lalu, di mana pada ketika itu isu Datuk Seri Najib yang walaupun sama naratifnya, tetapi situasi berbeza kerana Datuk Seri Najib ketika itu memegang kuasa sebagai Perdana Menteri, tapi isu ini meruntuhkan dan menjatuhkan UMNO. Dan dalam keadaan sekarang ini juga kita nampak walaupun keadaan itu berbeza, Datuk Seri Najib tidak menjadi Perdana Menteri, tetapi dia berlaku ketika UMNO sedang membina momentumnya kembali untuk diterima dan mengalami perubahan yang ketara dengan diterima baik dalam PRN di Melaka dan di Johor, serta PRK yang lain. Jadi mungkin impak ini yang perlu dilihat dalam konteks UMNO, dan kita sudah tengok semalam bagaimana mesyuarat tergempar UMNO, walaupun dinafikan oleh keseluruhan pimpinan UMNO, itu barangkali wujud disebabkan reaksi ini, kerana ini jelas akan memberikan impak yang negatif dikala pilihan raya itu masih lagi tidak diketahui bilanya, dan kalau pilihan raya itu diperpanjangkan dengan isu ini makin membina, dan pada satu ketika juga akan ada lagi isu-isu besar, ya, selepas isu Littoral Combat Ship, ya, dengan perbicaraan tokoh-tokoh Barisan Nasional UMNO yang lain di mahkamah. Maka saya rasa memang ini akan memberi impak, ya, yang menggelombang kepada Barisan Nasional menuju PRU ke-15. Ya, seperti yang Mujibu katakan, UMNO sendiri sudah pun menjangkakan kesan yang amat besar kepada parti itu susulan daripada keputusan yang dijangkakan yang kita lihat pada hari ini. Tetapi kalau Mujibu melihat kesannya kepada parti UMNO mengambil kira perjalanan menuju ke arah PRU 15, adakah masih terlalu awal untuk Mujibu menjangkakan langkah UMNO selepas ini, atau Mujibu boleh menjangkakan, meramalkan langkah-langkah susulan? Ya, kita sudah melihat bagaimana langkah susulan itu mahu diambil dengan menekan Perdana Menteri supaya melakukan pembubaran parlimen bagi memberi laluan untuk PRU 15 itu dijalankan tahun ini juga. Itu saya rasa satu langkah yang sudah mengambil kira bahawa faktor-faktor serangan isu-isu yang berkaitan dengan integriti terhadap pimpinan UMNO selepas isu Littoral Combat Ship dan juga kes-kes yang sedang berjalan. Di dalam masa yang sama juga melihat bahawa sentimen semasa itu yang positif terhadap UMNO, dan situasi yang mungkin akan berubah kalau pilihan raya itu ditangguhkan lebih lama.
Itu yang menjadi pertimbangan dalam konteks mengapa kita katakan impak itu UMNO terpaksa mempercepatkan semua, kerana kalau ditangguhkan kita sudah nampak, kerana ada beberapa perkara yang setakat ini masih menjadi kelebihan pada UMNO. Satu, pembangkang juga masih belum solid, ya, walaupun saya melihat bibit-bibit kepada konsolidasi pembangkang itu ada. Bagaimana kita tengok Perikatan Nasional sudah pun bersetuju dengan pemberian bahagian kursi, dan juga Pakatan Harapan juga sudah mulakan bergerak untuk lebih ofensif dengan menyerang isu-isu integriti yang berkait dengan pimpinan UMNO Barisan Nasional itu. Jadi ini mungkin impak semasa yang merisaukan UMNO kalau tidak dilakukan pilihan awal. Jadi kita melihat inilah barangkali yang akan memberikan banyak lagi tekanan kepada UMNO selepas Datuk Seri Najib akhirnya dikekalkan hukuman dan akan telah dihantar ke penjara bagi menjalani hukuman, dan ini sudah tentu akan memberi ruang dan peluang yang terbaik untuk pembangkang bukan saja menyerang, tapi mungkin menjadi isu untuk menjadikan pembangkang itu lebih bersatu menyerang UMNO Barisan Nasional. Mujibu, tadi saya tanya Mujibu mengenai persepsi rakyat terhadap keputusan penghakiman yang kita saksikan hari ini dan bagaimana pemimpin-pemimpin ketua parti politik dijatuhkan hukuman. Tetapi pada masa yang sama kita juga ingin melihat bagaimana pula persepsi pemimpin-pemimpin politik yang lain, kerana seperti yang Mujibu katakan, kita melihat ketika ini berlangsung lagi skandal projek LCS Littoral Combat Ship dan juga pelbagai lagi kes-kes lain yang sedang berlangsung. Jadi bagaimana pemimpin parti politik, pemimpin-pemimpin ahli politik dan ketua negara akan melihat keputusan yang berlaku hari ini? Ini barangkali satu pengajaran kepada semua pemimpin politik bahawa walaupun anda memegang kuasa, tetapi kuasa yang anda pegang itu sebenarnya ada orang lebih berkuasa daripada itu, dan kita masih lagi melihat bahawa sistem politik kita itu tetap utuh disebabkan adanya pengasingan kuasa, di mana setiap kuasa politik itu berjaya diasingkan dan boleh disemak dengan baik, terutamanya menerusi satu sistem mahkamah yang bebas dan berkecuali. Ini satu isyarat yang penting bagi semua orang politik bahawa tidak ada sesiapa yang kebal, walaupun selama mana anda berkuasa, walaupun adanya mengupah peguam yang terbaik dan sebagainya, kamu masih tetap tidak dapat mengatasi satu sistem perundangan, dan jelas kebenaran itu akan sentiasa terbukti. Ini satu fakta yang tetapi penerimaan sudah tentulah kita kata berbeza-beza, Naila, ya. Kalau yang menyokong UMNO Barisan Nasional dan ada sentimen dan juga persepsi yang baik dengan Datuk Seri Najib, sudah tentu kecewa. Dan mereka-mereka yang mendapat didikan, mendapat personal touch dengan Datuk Seri Najib sudah tentu juga akan merasa sedikit sedih dan sebagainya. Tetapi sebagai pemerhati umum, saya rasa itu bukan persoal peribadi kepimpinan dan sumbangan, tapi ini berkait rapat dengan satu perbicaraan dan juga satu kesalahan yang telah ditentukan oleh mahkamah, dan Datuk Seri Najib juga sudah pun diberikan ruang sebebas dan seluasnya untuk membuktikan sebaliknya, dan ini harus diangkat dan harus dihormati oleh semua pihak. Cuma dalam konteks kita kata politik, ia mungkin memberi banyak polemik politik yang baru, terutamanya dalam konteks dinamika keputusan ini terhadap perbicaraan yang seterusnya. Tetapi secara umum saya melihat ini satu perkembangan yang baik buat politik negara.